Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Kita bertemu lagi sekali pada malam ini untuk menceritakan satu bahan yang paling popular di serata dunia sebenarnya, terutama sekali di negara-negara orang Islam. Memang terkenal sangat, tetapi sekarang ni negara-negara barat pun sudah memulakan banyak kajian untuk menceritakan tentang bahan yang saya nak bekalkan kepada anda pada malam ini. Apabila kita menyebut tentang habatus sauda, semua dah kenal, dan ramai yang mempertikaikan cerita-cerita yang mengatakan memang ada hadis kan tu tak, tapi yang mengatakan setiap penyakit tu dengan habatus sauda tu ada penawarnya kecuali mati, betul kan? Okey. Tapi saya pernah tengok ulama-ulama ataupun mufti-mufti pun dah banyak memberi tafsiran yang mengatakan sebenarnya bukan semua penyakit, ada jenis-jenis penyakit yang you perlu mencari jawapan daripada bahan-bahan lain juga, betul? Banyak kajian telah dijalankan. Jadi malam ni saya nak ceritakan memang ada banyak kelebihan habatus sauda ni, cuma jangan kita salah tafsir. Dulu saya dah cerita sekali, bukan semua jenis penyakit yang ada di dunia ni jawapannya terdapat cuma daripada habatus sauda. Yang tu jelas sebab dari dulu lagi kalau you tengok kajian-kajian di luar negara ataupun tafsiran-tafsiran tentang hadis ni, sebenarnya saya tak mau tempuh, tapi dari segi sains dan dari segi kajian memang betul habatus sauda ada mainan yang penting dalam merawat atau menyembuh penyakit, tetapi tidak semuanya, itu jelas. Cuma malam ni, apakah jenis-jenis penyakit yang dia boleh bantu? Nombor dua, apakah yang perlu dia keluarkan rahsianya, kenapa dia boleh membantu? Tapi ada juga yang dia perlukan bantuan. Saya ulang, dia juga perlukan bantuan ataupun gandingan. Jadi malam ni kita nak cerita gandingan dengan apa lagi yang memungkinkan dia tu diiktiraf sebagai raja penawar. Sebab kalau tidak, nanti kalau saya cerita tentang moringa, saya cerita tentang tak usah banyak, daun salam aja pun, ataupun kita ambil contohnya baru ni kan celery, ataupun kita ambil special buah pomegranate, ataupun kalau kita ambil limau, kita ambil contohnya acerola, dia punya royal jelly-nya, madunya, dia punya bersaing tu begitu kuat sekali dengan jintan hitam ni pun. So kita terbuka fikiran sekarang. Saya doakan anda sihat walafiat. Sila kita tekan love, like dan share. Jintan hitam ataupun dinamakan Nigella sativa ataupun seperti black cumin lah. Orang Mak Saleh ni dia boleh panggil black cumin aja. Dan asal usulnya daripada Asia Barat dan Mediterranean dan juga negara-negara Afrika. Ini tempat tumbuh-tumbuhan yang subur di sana. Sebab tu jangan-jangan you dapat sebelah-sebelah Asia Timur, dan Tuhan tu Maha Adil, dia bahagi kepada tempat-tempat sekian. Okey, dan sebab itulah kalau saya cerita sekarang bahan yang paling rahsia, terus terang saya bagi tahu, ada 4 dalam habatus sauda ni, 4. Okey, tetapi yang paling popular thymoquinone. Itulah study zaman moden sekarang, orang yang bukan daripada Islamic countries pun, bukan agama Islam pun, mereka banyak buat kajian yang mengatakan memang ada kaitannya ataupun ada mirip-miripnya dengan hydroxychloroquine. Okey, pernah dengar kan yang untuk lawan COVID-19 ni lah. Tapi kita hari ini menceritakan macam mana mereka sampai boleh ke situ perginya. Maksudnya habatus sauda ni terkenal zaman sekarang ni antara herba-herba yang popular di zaman pandemik ni. Thymoquinone. Okey, thymoquinone ni yang paling orang panggil aktif untuk orang kata mengeluarkan dia punya hasil nanti. So nombor 1, hasil yang paling penting tidak lain tidak bukan, kajian banyak dijalankan ke arah zaman sekarang ialah ke arah COVID-19. Yang penting mereka mendapati nombor satu yang paling kuat untuk masa ni ialah dia meningkatkan imuniti. Dan kajian tu sebenarnya mereka cuba memastikan bahawasanya orang yang kena COVID, dia boleh keluar daripada hospital lebih awal, dia punya mortality rate, kadar kematian atau membawa maut kurang daripada mereka yang tak ambil langsung habatus sauda. Dahsyat tak? Ini kajian, bukan saya punya pun. Okey, satu di Pakistan, satu di di Saudi tu memang betul-betul
Cuma dia tak pakai habatus sauda saja. Itu yang saya katakan rahsia, yang habatus sauda tu kuat dia punya power untuk tingkat community sampai boleh bunuh SARS-CoV-2 ni kan, SARS-CoV-2 ni, sehingga kan kalau dia berkombinasi yang betul, mereka buat beberapa eksperimen, campur tu tak boleh, campur ni boleh, tak boleh pun tak cukup ni. Jadi malam ni saya nak cerita yang dia campur-campur semua tu, apa yang membolehkan sehingga kan dia keluar dalam buku kajian mereka ataupun dalam jurnal-jurnal mereka. Yang ni kajian melalui orang-orang sains ni, dia tak boleh goreng-goreng sangat sebab semua kena check. Ada double blind study dan sebagainya. Okey, yang penting ialah immune system dan juga mereka dapat membunuh virus. Itu confirm. Okey, dengan syarat dia tak pakai cuma thymoquinone tu saja. Ini rahsia sebenarnya. Dia mesti ada kombinasi. Dekat situ saja yang membuktikan bahawa hadis tadi yang kita baca, yang Rasulullah SAW katakan setiap penyakit tu penawarnya ada habatus sauda kecuali mati. Jadi kat sinilah yang membuktikan ada lagi bahan yang boleh kita bantu. Nombor dua, habatus sauda ni terkenal untuk anti-inflammatory. Selain daripada cerita virus, cerita immunity, cerita COVID, dia ada banyak lagi. Saya cuma nak fokus lagi 16. Dah habis satu. Nombor dua ialah anti-inflammatory. Sebab tu kalau you ambil habatus sauda dengan yang saya nak cerita kombinasi apa lagi yang patut masuk. Contoh kalau saya kata madu. Contoh kalau saya kata ada satu jenis teh. Okay? Anda kena ingat betul-betul. Nama-nama ni kalau boleh pergi cari sendiri. Okay? Ambil 3 ni dah ada anti-inflammatory pun. Habatus sauda saja pun dah ada lawan radangan, tapi kalau you kombinasi tiga-tiga ni sekali, orang yang baik-baik nak hilangkan dia punya masalah sesama, nak lawan virus dan sebagainya, dia boleh menghilangkan sakit lutut dia. Memang ada pun kan sakit-sakit tulang, joint semua. Dan mereka dapati juga ada bahan daripada habatus sauda ni boleh lawan cancer cell. Nombor 4 ialah anti-microbe. Yang ni yang sebenarnya yang diguna pakai untuk melawan virus. Dia lawan virus, dia lawan bakteria dan juga lawan parasite. Dalam badan kita ni macam-macam, ada parasite, ada cacing semua kan. Dia juga boleh membantu sebab dia dalam proses ni dia dinamakan anti-parasite pun. Antioksidan memanglah free radical dalam badan kita kan banyak yang dah mati-mati, sel kita yang berkarat-karat semua tu, yang tu dia ada konsep antioksidan juga. Okey, maksudnya menghilangkan masalah free radical. Satu lagi dia detox. Dan seterusnya bagi mereka yang ada asma, tolong boleh pakai habatus sauda, dan especially bukan asma saja, banyak daripada masalah respiratory, pernafasan kita, you boleh guna pakai. Siapa yang selalu batuk, siapa yang selalu ada flu, senang sangat kena masalah. Berita baik untuk orang diabetes, terkenal diabetes dan blood pressure, walaupun tak berapa kuat power dia. Ada lagi kan kita banyak menggunakan sachet inci, menggunakan diet kita kan tu lebih laju lagi, tapi sambilan tu diabetes lebih serasi dengan habatus sauda berbanding dengan high blood pressure. Maksud saya begini, kalau you ada high blood dengan diabetes dapat dia punya impact lebih cepat, ataupun lebih impresif lah, lebih cantik result dia. Kolesterol bagus, boleh kita gunakan. Masalah rheumatism, masalah sakit sendi, saya dah kata tadi, tapi urat-urat ni, okay? Dan ujung-ujungnya masalah kulit. Asalkan kulit je, orang perempuan sukalah dengan cerita ni, masalah jerawat, masalah aging, cepat tua, semua dia boleh lawan, ya? Dengan syarat you istiqomah lah, berterusan, konsisten. Terkenal juga habatus sauda ni dia suka menjaga 3-4 organ ni, dan organ-organ ni semua yang mustahak sekali. Tengok yang saya paling minat ialah kidney lah, sebab memang saya tengah mencari untuk masalah kidney betul-betul, sebab saya dah cerita bagi mereka yang ada gout, yang ada makan ubat painkiller banyak, ada masalah fatty liver, dia pun menjaga liver, hati kita, buah pinggang, hati, stomach. You bayangkan stomach dengan ni lah GIT punya problem ni, dia juga memainkan peranan untuk membantu kontrol supaya tidak banyak masalah dengan bakteria jahat, ataupun leaky gut dan sebagainya. Cun lah kira. Dia boleh jaga kardiovaskular pun, masalah jantung pun dia boleh tolong sikit-sikit tu, dia boleh repair pun. Maksudnya dia boleh perbetulkan, dia boleh improvekan. Dan ada sikit lagi saya nak cerita, ada orang buat kajian sampai antidepressant pun.
kemurungan pun dia boleh bantu. You bayangkan. Memanglah ada yang lebih bagus, tapi saya kata dia juga mainkan peranan untuk masalah infertility pun, masalah tidak tidak subur lah, maksudnya you susah nak dapat anak dan sebagainya. Ada orang buat kajian untuk infertility. Ni ada kaitan dengan libido semua pun lah, okey. Dan ujung-ujung sekali masalah perempuan yang ada menses, masalah haid dan masalah keputihan. Semua ni kalau you tengok dari segi bahan aktif ataupun yang dipanggil bahan senyawa, bioactive ingredient dia, yang saya kata thymoquinone tu, baru saya boleh baca satu yang saya ingat. Tapi nama-nama dia sains tu terlalu complicated. Kalau you dengar seperti ada lagi nama seperti polyphenols, tocopherols, thymohydroquinone. Itu ada lagi yang penting, vitamin B dia banyak. Nombor 2, dia ada vitamin A, vitamin E, lepas tu dia ada banyak potasium, okey. Dia ada banyak magnesium, manganese. Jadi kalau you dengar perkataan seperti iron, dahsyatlah kan, ada kalsium lagi. Sebab itulah konsep high batu sauda ni dia ada zinc dengan quercetin pun. You kalau dengar perkataan zinc, sekejap lagi saya kena gandingkan dia dengan zinc tambahan lagi kalau nak bagi lawan zaman-zaman immunity tengah orang nak naikkan lagi ni, dia tak cukup. Tetapi Tuhan dah bagi dalam batu sauda tu, mau tak mau dia dah ada zinc dalam tu. Cuma kita dah tahu dos dia bila orang buat kajian tadi tak cukup orang panggil banyaknya untuk recommended daily allowance. So kita kena tambah sikit zinc untuk mendapat kebaikan yang sempurna. Dalam Ayurveda, tahu Ayurveda ni perubatan orang India ni, sebab habatus sauda ni disebut dalam Quran tetap, yang disebut dalam Bible pun ada, dalam Ayurvedic medicine pun ada. Dia mendapati cuma habatus sauda lah antara satu-satunya yang ada orang Cina panggil yin dan yang. Faham tak? Dia boleh balance yin ataupun balance yang. Dia terlalu orang panggil macam superfood, balance semua. Sebab itulah habatus sauda terkenal dengan kajian-kajian. Ada 600 kajian tentang penyakit just on habatus sauda yang terkenal. Dia beribu kajian, tetapi 600 diguna pakai untuk dibawa terus untuk penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Tapi saya khaskan malam ni untuk pandemik. Untuk mereka yang nak meningkatkan immunity. Ingat walaupun kajian dibuat untuk bunuh COVID, tapi saya tak nak claim tu semua. Nanti orang kata apa, jadi cerita pula. Yang saya sonok ialah dia meningkatkan immunity. Yang tu yang kita perlukan sangat. Sebab kita tak mau cuma nak tahan daripada COVID saja. Kita pun ada nak kena jaga sampai orang lupa pula ada penyakit lain. Banyak lagi penyakit bang. Okey. So kita kena jaga. Dan rahsia kedua. Rahsia pertama tadi ialah thymoquinone. Rahsia kedua ialah apabila you kombinasi dengan beberapa lagi bahan yang saya nak cerita sekarang. Yang top sekali apabila you kombinasinya dengan dengan dipanggil chamomile. Chamomile ni bukan makanan kita. Orang buat teh banyak, tapi teh tu pun kita jarang minum chamomile sebab dia advance kan. Tapi siapa yang dapat extract chamomile ni masuk sekali dengan habatus sauda, dah boleh. Sebab kajian dibuat antara chamomile dengan habatus sauda. Chamomile boleh bunuh SARS ni, boleh dalam lab lah. Jadi dia orang transfer kepada manusia ni. Selalunya orang buat eksperimen macam tu kan. Yang dia buat eksperimen bila dah siap nanti, baru dia pergi hospital, baru dia buat daripada lab dia pergi buat kat hospital, pesakit-pesakit pula. Didapati chamomile tu almost lebih pada 90% dia punya power. Sama lah dengan habatus sauda 92 ke 93. Chamomile lebih tinggi lagi. Maksudnya sampai ada kalau saya ingat hampir nak 100% dia punya cara dia tekankan virus-virus ni. Dia bila kombinasi dua sekali campur satu lagi, ni rahsia ketiga. Jadi anda kalau boleh buat sendirilah. You pergi cari habatus sauda, you cari chamomile tea, lepas tu you cari madu. Didapati madu, kalau yang diminum boleh minumlah direct. Pastikan madu tu madu tulen lah. Nombor 2 boleh pakai royal jelly. Tahu royal jelly tak? Yang putih macam susu tu. Sama ada pakai madu betul, madu yang kita minum dengan sudu tu, ataupun you ambil yang dah freeze dried, dia buat dalam bentuk serbuk. Okey, royal jelly pun boleh. Okey, baik. Rupanya didapati ada sikit kelemahan dari segi sempurnanya zinc dalam bahan habatus sauda dengan chamomile ni. Dia tak cukup zinc, so dia kena reinforce. Faham reinforce tak? Kena
kena diperkayakan dengan zinc. Okey, zinc ni you boleh dapat daripada, selalunya kita, kalau saya ambil daripada moringa. So you pergi cari moringa juga. Okey, ambil daun dia ke, ambil serbuk dia ke, you buat lah. Vitamin C diperkayakan juga dengan vitamin C, dan selalunya vitamin C ni selalunya orang ambil berasingan. Tapi kalau kita yang malas-malas ni, kita campur sekali pun tak apa. Selalunya kita ambil orange kan, kita ambil grapefruit. Limau-limau ni banyak vitamin C kan. Tapi sekarang ni rupanya nombor 1 datangnya daripada Brazil, namanya acerola. Dia macam buah cherry tu, tapi masam gila okay? So nak makan dia saja, nak kunyah dia teruk sikit. Tapi bila diproses, buat ekstrak, vitamin C nya paling top di dunia, masih lagi acerola nombor 1. Kalau masih ingat, saya pernah cerita di Thailand masih lagi famous dengan heran patutnya di Indonesia ni, tapi di Thailand yang guna pakai dipanggil, beberapa hospital dah dijalankan, resultnya patut dah clear dah dapat dah result tu, menggunakan empedu bumi ataupun sambiloto. Yang ni memang famous, nama Mak Saleh pun green cireta. Famous ni, empedu bumi memang banyak penyakit yang dia bantu, tapi dia yang paling pahit dalam dunia. Okay, lagi sekali, banyak yang paling dalam, paling pahit lah, paling banyak vitamin C lah. Jadi saya guna pakai acerola untuk vitamin C, saya guna moringa untuk kuatkan zinc. Jadi 6 bahan ni kita dah campur untuk saya guna, dan saya nak recommend pada anda malam ni, kalau sudi buat sendiri pun boleh, tapi you kena tahu dos. Yang penting masalahnya, kalau salah dos, dia ada side effect. Terutama sekali, jangan salah pakai empedu bumi. Kalau lebih pada patutnya saja, lebih lama you pakai, lebih rosak nanti you punya hati you. Sebab tu kita kena tahu dos yang tepat, dan kalau boleh kita kurangkan daripada sepatutnya, supaya kita boleh ambil sebagai profilaksis. Tahu tak profilaksis? Profilaksis ni sebagai mempertahankan supaya kita boleh ambil seterusnya, berbulan-bulan pun tak jadi masalah. Kalau kita ambil dos yang setengah ataupun tinggi, itu ada tahap-tahap yang you kena berhenti. Okey, faham cuma yang lain daripada empedu bumi tu, semuanya hampir tidak banyak side effect langsung. Okey, walaupun orang kata batu sauda ada side effect, tapi you kena makan lebih pada 3-4 gram satu hari. Kalau 3-4 gram tu maksudnya satu sudu, kalau bijinya lah, 1-2 sudu tablespoon, kunyah lah, barulah you sendiri pening kot nanti kan dia pedas, bau dia dan sebagainya, bukanlah sedap sangat kan. Tujuan saya cerita ialah untuk zaman-zaman sekarang ni, saya nak you lebih yakin dengan daya tahan badan you. So saya sendiri dah keluarkan herbal gel. You pernah tengok kan herbal gel macam ni kan? Ni herbal gel yang dikeluarkan untuk saya. Dan untuk saya selalu cerita, dimulakan dulu untuk kawan-kawan dan adik-beradik, tapi bila kawan dah kena COVID, kawan dah kena pergi Maib, kena pergi Sungai Buloh semua, baru dia orang cari sekarang. So yang ni pun saya selalu kata stoknya hampir setiap kali saya buat memang habis, sebab memang orang cari pun benda-benda macam ni. Sebab kalau nak buat sendiri, ada banyak cerita zaman sekarang ni. Satu, supply pun susah nak datang, PKP pun slow down all the transportation, nak import pun susah. Lepas tu nak tahu lagi dos dia, nak diperkilangkan, nak keluarkan cara bersih dan berkualiti. So insyaAllah lah, kalau you sudi, cuba check dengan admin saya ataupun dengan partner-partner dropshipper yang ada kat situ, tulis tu, tolong bantu mereka, okey? Sama-samalah kita bantu, dan bagi mereka yang faham malam ni, batu sauda tu memang ada power. Jadi Tuhan bagi waktu-waktu yang betul-betul pandemik macam ni, dia keluarkan balik yang dia janji setiap penyakit ada ubatnya tu. Ni antaranya. Kebetulan orang dah buat kajian, confirm pula tu. Saya sentiasa mendoakan supaya Malaysia ni selamat lah. Saya tak peduli lah masalah-masalah orang yang ni lah. Jangan campur aduk dengan politik semua. Kita jaga diri kita, kita jaga adik-beradik kita, family kita elok-elok, selamatkan diri dulu elok-elok ya. Sambilan tu kita kalau boleh bantu melalui bagi semangat, ataupun kalau orang perlukan bantuan, kita boleh hantar-hantar makanan ke apa, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,